Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam. Sekarang saya tinggal di Kluang Johor. Jadi selamat menyertai program saya, di mana saya sedang memuat naik video saya berkenaan dengan buku yang telah saya terbitkan. Buku ini agak istimewa sebab ia diterbitkan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dua bahasa ini digunakan setiap bab saya membuat penerangan penggunaan grammar. Jadi buku ini semuanya grammar. Dan buku ini mempunyai kandungannya. Buku ini mempunyai 40 bab. Dan sekarang kita sudah sampai ke bab ke-30. Jadi tinggal 10 bab lagi. Buku ini semuanya, setiap muka surat, setiap soalan telah saya muat naik dalam program saya, dalam video saya. Sekarang kita ke lesson 30, bab ke-30, yaitu adjectives. So, kata sifat nama. So, jikalau kamu mempunyai buku ini, sila pergi ke muka surat 78, 79. 78, muka surat 78 ialah penerangan. 78 itu ialah penerangan dan latihannya didapati di muka surat 79. Jadi biar saya buka buku saya dahulu. Ya, ini 78, 79 muka surat. Jadi yang ini bahagian penerangan. Dibuat dalam dua bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tetapi latihannya memang semua dalam bahasa Inggeris. Okay? Dan seperti biasa, biar saya buat penerangan dahulu. Selepas itu kita akan bincang jawapan untuk exercise 1 dan exercise 2. Jadi, apakah adjectives? Adjectives ialah kata-kata atau perkataan-perkataan yang menggambarkan empat kata nama. So, dia menggambarkan 4 kata nama. 4 main nouns. 4 types of nouns sebenarnya. Okey, ia menggambarkan 4 jenis kata nama yaitu kategori yang pertama orang, kategori yang kedua binatang ataupun haiwan, kategori yang ketiga benda, dan kategori yang keempat tempat. Okay, so dalam lain kata, adjectives describes nouns. Adjectives describe nouns. Kata sendi nama menggambarkan nama. Perkataan-perkataan yang memberi kita gambaran tentang orang, binatang, benda, dan tempat. Orang contohnya boy. Jadi adjektifnya Melayu, bahasa Melayu pun kita sudah panggilnya adjektif. So contohnya people, boy. So bagaimana kita menggambarkan boy? Kita boleh cakap tall boy, a tall boy, atau a clever boy. So tall dan clever ialah adjective, adjectives, dan boy ialah noun. So untuk binatang, contohnya kucing, cat, a cute cat, a black cat. Jadi cute dan black ialah adjective. Kedua-dua patah perkataan ini dipanggil adjective, dan kedua-dua patah perkataan ini menggambarkan kata nama noun, yaitu cat. Kemudian things, benda. Contohnya meja, table, a clean table, a big table. Jadi clean dan big ialah adjektif, dan kedua-dua adjektif ini menggambarkan
kata nama am. Noun yaitu benda. Because a table is a thing. Okay? And places, tempat. Contohnya sungai. A long river, a deep river. Long dan deep ialah adjective. Dan kedua-dua adjektif ini menggambarkan kata nama am. Noun iaitu sungai, dan sungai ialah place, tempat. Okay? So inilah exercise-nya. Yang pertama, exercise 1, Ayu's sister is a helpful girl. Biasanya, bukan 100%, tapi saya cakap biasanya. Secara asas biasanya FUL, full, helpful, useful, careful. Yang ada full di belakang biasanya ia adalah adjective. Okay, adjective. Okay, ketiga-tiga ini biasanya. Number 2, the lion is a fierce animal. Fierce, garang. Ini orang yang mempunyai sifat suka membantu. Ini garang. Garang itu adjektif yang menggambarkan binatang. Ini menggambarkan benda, orang. Jadi orang dan binatang ialah noun, kata nama am. Number 3, mother cook some delicious food for dinner. So delicious ialah sedap, kata adjektif. Dan adjektif ini menggambarkan food, makanan. Makanan itu jatuh di kategori benda. So ini dipanggil adjektif. Number 4, the child does not want to take the bitter medicine. Kita boleh sebut medicine ataupun medicine. So bitter ialah pahit, dan pahit itu ialah kata adjektif. Dan bitter ini menggambarkan medicine ataupun medicine, ubat. Dan ubat ialah kata nama am. Ia adalah noun. Noun di bawah kategori things, benda. Our principal is a very strict man. Strict. Strict ialah kata adjektif. Strict maksudnya tegas. Dan strict ini adalah kata adjektif dan ia menggambarkan man. Dan man ialah noun, kata nama am. Dia jatuh di kategori people, orang. And number 7, we enjoy watching the dancers' graceful dancing. Dancing ialah noun, tetapi dipanggil abstract noun, nama terbitan. Dancing ini sama juga jatuh di kategori noun, dan mungkin kita boleh kategorikannya sebagai abstract noun, nama terbitan. Dan graceful maksudnya menari dengan gerak-geri yang lemah lembut. Number 8, everyone trusts Omang because he is very honest. Sebutan honest, bukan honest, tidak. H tidak ada bunyi. Kita terus sebut awesome. Okay? Honest maksudnya jujur. Dan belakang dan ia menggambarkan orang, dan orang itu bernama Othman. So semua orang trust. Trust maksudnya percaya, mempercayai akan, mempercayai honest Othman. Jadi Othman ialah orang. Itu di kalau orang Othman, dia jatuh di kategori kata nama khas, proper noun, masih noun juga. Jadi honest menjadi kata adjektif. Number 9, we gave the poor beggar some food to eat. Beggar, beggar ialah orang, pengemis. Jadi kata adjektif poor, poor di sini miskin pun boleh, kasihan pun boleh. So poor ialah adjektif dan ia menggambarkan orang, beggar. Ia menggambarkan noun. Jadi sekarang kita boleh buat satu kesimpulan bahawa number 1, biasanya FUL ialah adjektif. Number 2, kita mesti ingat bahawa
Adjective menggambarkan nouns, nama. So sama ada ya nama nama khas, proper nouns ataupun nama terbitan, abstract nouns. Okay, mungkin bahasa Melayu pun boleh kata nama abstract. Okay, boleh juga. So inilah semuanya yang ditulis dalam warna biru ya adalah adjective, dan ditulis dengan warna hitam ialah nouns. Okay, nama nama khas, nama terbitan, common nouns, proper nouns, abstract nouns. Sekarang kita ke exercise 2. The naughty boys threw stones at the little cat. So naughty, nakal. Naughty ialah adjective dan boys ialah lelaki. Lelaki ialah nama Ia adalah, dia jatuh di kategori people. Number 2. The students are unable to answer the difficult questions in the test. Questions, benda, soalan. So nak kata nama dan difficult ialah adjective. Adjective menggambarkan benda, menggambarkan orang, menggambarkan binatang. Okay? Difficult questions. Difficult ialah adjective, maksudnya susah. Number 3. Roshan is chosen as a class monitor because he is a responsible person. So responsible biasanya lah ya, biasanya BLE, biasanya FUL, adjective. Dan adjective menggambarkan nama orang, binatang, benda, tempat, ataupun yang menggambarkan nama abstrak atau nama terbitan. Contohnya dancing, jogging, reading. Okay? Dan ia juga menggambarkan nama khas. Contoh ini. Di sini nama diberi Othman. Othman ialah kata nama khas untuk orang, binatang, benda, dan tempat. Orang Othman, binatang mungkin comel, benda contohnya Honda, tempat contohnya Taman Negara. So ini semua kita boleh menggunakan adjektif di hadapan ataupun di belakangnya, sebab adjektif itu menggambarkan orang, binatang, benda, dan tempat. Di sini orang Othman. Number 4. My mother throws all the rotten eggs away. Rotten eggs maksudnya telur yang telah busuk. Jadi busuk itu ialah adjektif. Dan adjektif itu menggambarkan benda, orang, binatang, tempat. Di sini benda eggs. Number 5. We cannot eat this bread because it is stale. Jadi menggambarkan bread, roti. Roti itu benda. Benda itu jatuh di kategori kata nama Okay, common noun. Dan stale maksudnya tidak segar lagi. Okay, sudah basi. Number 6. I cannot cut the meat with this blunt knife. So knife ialah pisau dan knife ialah benda. Dia di kategori kata nama common noun. Jadi blunt itu ialah adjective, perkataan yang menggambarkan pisau ini. Pisau ini sudah tumpul, tidak boleh potong lagi. Okay? Number 7. We cannot afford to buy that car because it is too expensive. Kami tidak mampu membeli kereta itu kerana ia sangat mahal. Jadi car itu ialah benda dan expensive itu ialah adjective, mahal. Jadi sama juga kita boleh lihat di sini. Biasanya belakang IVE, adjective, kata nama, kata sifat nama, menggambarkan orang, binatang, benda, tempat, menggambarkan kata nama terbitan, contohnya dancing, singing, reading, dan menggambarkan orang, nama orang, nama binatang, nama tempat, nama benda. Number 8. The roads in this town are narrow, so only a few cars can pass through. Di sini menggambarkan roads. Roads ialah jalan raya. Jalan raya ialah di bawah
tempat pun boleh ya, ataupun benda pun boleh. Nouns kata nama am. Narrow itu ialah sempit, sempit ialah adjective. Okay? And the last one. The brave boy jumped into the river to save the little girl. So brave ialah berani, dan boy itu ialah lelaki. Jadi berani ini ialah adjective dan ia menggambarkan orang, people, animals, things and places. Okay, so setakat ini sahaja yang saya dapat membuat. Sebenarnya adjectives dalam buku saya ini ada 2 latihan sahaja. Biasanya kalau kita membeli buku-buku rujukan, kalau kita sampai ke bahagian adjektif, sama juga latihan sebegini. Ia akan memberi kita, katakan objektif atau isi tempat-tempat kosong. Kita boleh lihat di pasaran. Bahagian adjektif biasanya disuruh atau diarah, dia mengarahkan kita untuk mengisi tempat-tempat kosong dengan adjektif. Ataupun kalau secara bebas, contohnya soalan seperti hebat, mungkin dia beri kepada kita adjektif dan kita menggunakan perkataan-perkataan sendiri atau nama am, nama khas, nama terbitan untuk tulis sendiri. Tapi adjektif diberi, tapi itu jarang sekali. Yang paling biasa, yang paling kerap keluar dalam buku rujukan ataupun mungkin mungkin dalam ujian sekolah, biasanya pelajar mesti tahu apakah adjektif yang digunakan untuk menggambarkan orang, binatang, benda, tempat, atau menggambarkan nama terbitan, ataupun menggambarkan kata nama khas. Maksudnya nama orang, nama binatang, nama benda, nama tempat. Dan pelajar mungkin mesti buat pilihan. Okey? Ataupun seperti saya beri satu perkataan untuk satu tempat kosong. Tapi kadang-kadang dia beri kita objektif, soalan objektif ABC atau ABCD. Maka pelajar bagi adjektif, bagi saya lah. Kalau ingin pandai dalam adjektif, kita mesti tahu maksudnya. So sebenarnya ini satu ujian untuk menguji kita erti perkataan. Jadi apabila kita tahu ertinya, contohnya kita tahu blank maksudnya apa, maka kita boleh cari kata nama am khas, nama khas atau nama terbitan yang sesuai. So saya tidak memberi banyak latihan sebab bagi saya ia lebih miring kepada vocabulary, kosakata, dan mengenali makna perkataan lebih daripada mengetahui ia adalah adjektif. Sebab kita mesti tahu ertinya, barulah kita boleh cari jawapan. Dan kita tengok nama am yang diberi, kemudian kita tengoklah perkataan apa yang sesuai untuk kata nama ini, atau nama am, nama khas, nama terbitan ini. So sebab itu saya hanya memberi 18 soalan sahaja. Seperti saya berkata tadi, lebih miring kepada kosakata, mengenali maksud perkataan, baru kita boleh memilih jawapan yang tepat sekali. Okey, baiklah. Jadi jikalau kamu ingin membeli buku saya, silalah sila WhatsApp kepada saya, dan buku ini masih ada stok. Okay, buku kedua ini, ataupun ingin membeli buku 1, buku 2 pun boleh. Jadi ada orang tanya saya, 1 dan 2 apa perbezaan? Sebenarnya ini senang sedikit, ini susah sedikit. Okay, tahapnya tinggi sedikit. Dan jikalau ingin belajar speaking, bolehlah ke TikTok atau Instagram saya. Okay, dan kamu bolehlah mengikuti saya. Dan ada juga kadang-kadang saya tengok di bahagian komen, baru-baru ini ada pelajar yang bertanya saya, bolehkah cikgu mengajar order of adjectives? Order of adjectives maksudnya dia menggunakan 2 adjektif dalam satu ayat. Like small black car begitu. Small itu adjektif, black adjektif juga. Jadi susunannya yang mana terlebih dahulu. Ya, saya boleh mengajar. Dan kamu boleh
meminta saya untuk mengajar. Tapi mesti habislah. Habis ini. Saya tidak boleh tiba-tiba saya mengajar lain daripada fokus kita. Fokus kita sekarang habiskan buku ini. Lepas itu, sementara menunggu saya terbitkan buku yang ketiga, maka saya akan menggunakan masa untuk menjawab soalan-soalan yang kamu tulis dalam bahagian komen. Okey, jadi sekian, terima kasih. Sila beri saya like, share dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa di bab yang ke-31. Selamat tinggal, goodbye.